Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita seperti biasa kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan memulakan minggu baru untuk kita bersama-sama untuk menambahkan lagi pengenalan kita kepada kalimah-kalimah Al-Quran, ya. Jadi formula untuk kita memahami kelas Al-Quran, ya, ialah memahami kalimah-kalimah, ya, vocab, ya. Kita tumpukan kepada vocab sekarang supaya dalam setiap kalimah tu kita mengenal apakah kalimah-kalimah yang digunakan oleh Allah dalam menyampaikan risalahnya kepada kita, ya. Kerana ayat Al-Quran itu adalah percakapan Allah yang ditujukan kepada kita semua yang memiliki Al-Quran. Jadi risalah tu adalah dalam berbagai-bagai bentuk. Ada yang dalam bentuk arahan, ada yang dalam bentuk larangan, ada yang dalam bentuk hukum, ada yang dalam bentuk peraturan, ada yang dalam bentuk nasihat, ada yang dalam bentuk cerita untuk kita jadikan peringatan, ada yang dalam bentuk amaran, ya, ada yang bentuk berita gembira. So semua ni adalah risalah, ya, Allah kepada kita yang semestinya lah kita memahami, ya, apabila kita membaca, ya. Jadi kuncinya apa dia? Memang tuan-tuan dan puan-puan termasuk saya juga perlu mengenal, ya, setiap kalimah, ya. Alhamdulillah selama ni kita dah cuba berkongsikan sebanyak mana kalimah yang mungkin yang telah kita pelajari. Jadi kalau apa yang kita sudah pelajari itu diharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua sudah menyimpannya lah, ya. Menyimpannya bukan jangan simpan dalam buku, ya. Simpan di dalam mana? Simpan dalam hati, dalam dada kita, dalam minda kita, dalam akal fikiran kita, dalam hati kita. Itu yang pentingnya. Kalau kita simpan dalam buku, dia tidak dapat digunakan, ya. Apabila kita nak guna, kita kena cari buku tu. Tak boleh, ya. Nak Quran, tak sempat nak cari buku, ya. Sebab kita, katalah kita berjumpa kawan kita, ya, kita berbincang dia tentang tajuk-tajuk sesuatu yang melibatkan ayat Al-Quran, ya. Jadi ayat Al-Quran, kalimah Al-Quran tu kena ada dalam dada kita lah. Barulah kita boleh sampaikan pada masa tu, ya. Kita kat restoran ni dengan dia kan. Buku ada kat rumah. Jadi kalau kita simpan kat buku, tak sampai ke hati kita, maka ayat Al-Quran tu tak dapat disebarkan, ya. Boleh buat simpan dalam buku, itu sementara je, ya. Macam Al-Quran juga yang ditulis dalam mushaf ni, ya, ada narator 4 muka tu sebenarnya dia transit saja, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Al-Quran tu dia transit saja dalam bentuk tulisan dalam pembukuan tu. Tapi Al-Quran tu sebenarnya apa? Quranan Arabiyyah, ya. Dia mesti ada kat dada kita. Dia mesti ada dalam minda kita. Dia mesti kita bawa bersama, ya, kat mana saja kita. Maknanya kita ni ibaratkan mestilah menjadi walking Quran, orang kata, ya. Sebab itulah sejarah-sejarah sahabat-sahabat dulu, ya, di zaman Nabi, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, mereka hidup dengan Al-Quran. Jadi orang kita, orang Melayu Islam di Malaysia ni, ya, memang patut digalakkan, ya, untuk
berusaha ya, kena usahalah, bukan tiba-tiba dapat, tidak ya. Okey. Tadi saya dalam paparan mana ya? Okey, ya, ada di antara tuan-tuan tadi dia onkan Haji Husin rasanya ya. Saya sekarang nampaknya saya seorang je lah kat on the screen ya. Kita on kan. Bagus juga, adalah teman sikit ya. Ini tuan besar kita mana ya. Saya seorang saja. Assalamualaikum, ada Ustaz. Tengah dengar. Korang dengar? Ada, insya-Allah ada. Ada ya. Ada. Handsome sikit pagi ni. Tak sempat nak set rambut tadi. Ya. Okey. Sorry insya-Allah ada. Okey ya, saya teruskan perkongsian. Tadi saya sudah rekod ke belum? Sudah ya. Okey, saya buat perkongsian. Dan kita terus kepada ayat. Okey ya. Kita sekarang ni kita masuk ke ayat hampir habis muka surat 2 ya, sebab yang lain tu kita dah belajar ya. Saya tak ulang kali ya. Tuan-tuan kena buat homework sendirilah ya. Ulangkan kalimah-kalimah yang kita dah belajar, ilahin semua ni kita dah jumpa ya. Alihatina kita dah jumpa, ilahu pun sudah jumpa. Ya, ilahahu ya, ilahahu ni dah jumpa. Ilaha tu ilah maf'ulun bi, objek lah. Ya, hu tu mudhafun ilaih dia ya. Ini bentuk idhafah. Ya, so sekarang ni saya nak kongsi yang ni je, mana kita cuba habiskan ni. So selepas ni kita boleh masuk muka surat ketiga pula ya. Muka ketiga. Okey dia, kita yang sebab ini dia lain sikit pada yang lain. Kita tak ada jumpa lagi ya. Sebab tu saya ambilkan ni ya. Dan yang bagusnya di sini kalau tengok penggunaannya hampir samalah ya. Walaupun di dalam ayat yang berbeza, kita tengok ayat, ada perbezaan ayat dia. Daripada ayat 60 surah ke-27 ada ayat 61, 62, 63. Maknanya ini 1, 2, 3, 4 ya. 4 ayat yang berulang-ulang kali ya. Di mana menggunakan permulaan dengan hamzah qata' ya, hamzah qata' yang berbaris atas, lepas tu hamzah qata' berbaris bawah ya. 27 kalau kita nak tahu surah 27 yang kita tekan di sini iaitu surah An-Namli ya, An-Namli semut, surah semut ya. Itu 27 dan kita kongsikan untuk pagi ini yang pertama dalam itu ayat ke-60 kalimah 21 terdapat kalimah ilahun ya. Ilahun, kalau kita sudah, tuan-tuan dah kenal satu ni, yang lain ni semua dah boleh kenal dah. Senang je formula dia ya. Tetapi ayat ni sebenarnya tuan-tuan adalah panjang ya. Panjang dia, kalau kita tengok bermakna kalau dia 21 tu, kalimah 21 tu bermakna ilahun ni sebelum tu ada 20 kalimah lain. Jadi ayat ni panjang ya. Dia di hujung ayatnya. Kalau kita tengok, nak tengok penuh di sinilah, tekan dekat hyperlink ni ya. Tekan di situ, dia bawa. Inilah ayat yang sebenarnya panjang ya. Yang diambil ujung saja ni. Ilahun ma'allahi balhum qaumun ya'dilun ya. Itu saja ya. Kalau saya nak tandakan dengan apa, dengan annotation ni yang dikongsikan dalam tu ialah yang ini. Yang ni. Ujung tu saja, tapi ayat tu sebenarnya panjang ya. Bermula dengan amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'atu. Itu permulaannya. Amman ni pun apa juga ya? Sama dengan
Hamzah qata' di sini dengan hamzah qata' di sini sama fungsinya ya. Yang hamzah ni dipanggilkan hamzah istifham ya. Hamzah istifham. Apa makna istifham? Nak faham. Ya, senang je. Istifham minta faham. Dia menggunakan wazan ke-10 ya. Wazan ke-10 tu maknanya meminta seorang melakukan sesuatu kepada seorang yang lain. Itu konteks wazan ke-10. Kalau saya nak kongsikan dengan tuan-tuan boleh ya. Supaya kita faham ya. So saya clearkan ni dulu. Ya. Dia panggilkan istifham ya, iaitu kalau buka template ni ya, tengok yang ujung sekali ni ya. Fa istif'alun, istifham 3 huruf akar dia apa? Fa, ha dengan mim ya. Fa, ha dengan, jadi kalau tuan-tuan tukarkan fa sama, ain tu tukar pada ha, lam tukar dengan mim. Jadi apa? Istifhamun. Istifhamun. Itulah dia sebenarnya isim masdar lah istifham ni. Isim masdar wazan ke-10. Ya, sim dengan ta ni di dalam wazan ke-10 dia membawa impact apa? Minta. Minta ya. Maknanya ada A dan minta B buat sesuatu kepada A. Itulah impact wazan 10. Jadi A minta B buat apa? A minta B tolong terangkan. Ya, tolong terangkan kepada A. Jadilah istifham. Maknanya A nak meminta faham daripada B. Jadi dia bertanyakan B, tolong terangkan apakah, adakah, siapakah. Jadilah dia bentuk istifham. Itu konsep dia ya. Konsep dipanggilkan istifham ya. Kalau nak saya tuliskan kat apa leksi logah pun boleh. Kalau tidak pun tuan-tuan masuk je dalam ni ya. Fa adalah sama, ha gantikan ain, mim ganti dengan lam. Istifhamun ya. Bila saya pakai leksi logah nanti saya akan tuliskan ya. Okey, so sekarang apa kita buat? Kita macam biasa kita lihat ayat tu ada yang perlu kita perbaiki ya. Kita perbaiki dalam tulisan ni lah ya, tulisan supaya kita menjadi satu orang kata cara ya kita untuk memahami ayat Quran tu. Kita kena kemaskan penulisan dia, tulisan dia, ejaan dia ya. So kita copy macam biasa, bawakan kepada leksi logos, paste sajalah. Paste sajalah. Okey. So kalau buat kali kedua, yang tujuan buat kali kedua tu ialah untuk membuat pembentulan ya. Yang pertama ni yang dipaparkan dalam senarai tadi. So yang kedua ni kita perbetulkan ya, perbetulkan. Jadi yang sini perbetulkan, yang ni alif ni kita bawa ke depan. Sinilah kita betulkan di sini ya. Macam mana caranya? Kita menggunakan yang ni ya, dipanggilkan extender ni. Lepas tu barulah tuliskan alif kecil tadi. So mana alif kecil tu berada selepas lam ya, selepas lam. Bukannya di atas lam. Ya, so kalau kita menulis sekarang ni, kita kena tulis mengikut yang ni, bukannya yang ni. Ni penulisan lama ya, dipanggilkan resam imla. Ya, dan kalau boleh yang ni pun kena apa? Kena baris tanwin ni pun kena tukarkan ya. Tetapi leksi logah ni dia tidak ada tanwin yang tak selari itu ya. Dia tak ada. Kalau tengok sini dia ada satu je tanwin. So kita tak ada choice lah. Ya, tapi kita mesti faham iaitu tanwin ni sebenarnya sepatutnya ialah 99 tu. Ya. 99 tu menunjukkan apa? Tanwin tidak selari apabila dia membabitkan tanwin bertemu dengan mim.
So tanwin bertemu dengan mim melibatkan hukum idgham ma'al ghunnah. Ya, bila idgham ma'al ghunnah dia kena 99, bukan macam ni ya. Ini pun lama punya ni, tapi kita tidak ada yang baru di sini ya. Okey. So apabila idgham ma'al ghunnah, apa berlaku pada mim? Mim perlu ditasydidkan. Ya, perlu ditasydidkan. Tasydidkan dia. Ya, yang ni dia tak ada tasydid kan? Dia kena tasydid lah. Bila bertasydid tu bermakna apa? Nun yang non mati yang ada di dalam tanwin tu, ya, baris kedua tanwin tu sebenarnya mewakili nun mati ya. Dan non mati bertemu dengan mim. So bila non mati bertemu dengan mim tu berlakulah idgham ma'al ghunnah. So bila idgham ma'al ghunnah apa terjadi? Nun tu telah dimasukkan ke dalam huruf mim. Ya. Saya tadi lupa nak mute kan ya. Oh, ada lagi yang belum masuk. So saya mute kan dulu. Okey, semua dah masuk. Yang kita ada lebih kurang dalam 27 peserta pagi ini. Okey. Jadi idgham ma'al ghunnah, nun di dalam tanwin tu dimasukkan ke dalam mim. Ya, bermakna apabila dia masuk, nun tu tidak lagi disebut ya, dia baca sebab dia dah dimasukkan dengan idgham, dan idgham tu adalah idgham kamil ya. Idgham kamil ni maknanya dimasuk dengan sempurna. So bila dia masukkan dalam keadaan sempurna bermakna makhraj dan sifat nun tadi sudah hilang ya, sudah hilang dan tenggelam di dalam huruf mim. Itulah konsep idgham ma'al ghunnah. Ya. Bila dia nun dah masuk dalam mim, bermakna mim ni ada dua kalimah, dua huruf, iaitu mim dengan nun tadi ditandakan dengan tasydid ya. So tasydid tu menunjukkan terdapat dua huruf, iaitu huruf mim dengan huruf nun yang masuk secara sempurna, kamil dipanggil ya. Jadi nun tidak lagi disebut. Hanya apabila ha ni dibaca, dia terus kepada mim ya, jadilah umma ya. Nun tu tidak lagi disebut ya dan dibacakan ya. So bermakna makhraj dan sifat nun yang sukun tadi tidak lagi dibacakan ya. Dalam bacaan dia sudah dihazafkan. So bermakna sekarang ni kita mendengungkan, kita ada dengung yang bila ada tasydid tu mim kita dengungkan sepanjang 2 hingga 3 harakat ya, sebab dia mim bertasydid sudah membabitkan wajibul ghunnah ya. Wajibul ghunnah dalam idgham dia berkata idgham yang kamil. Kenapa dia menjadi wajibul ghunnah? Ya, kerana dia adalah gabungan dua huruf khayshum. Ya, nun mati adalah huruf khayshum dan mim juga adalah huruf khayshum ya. Jadi apabila mengambil tanwin tu adalah tanwin, dipanggilkan tanwin ghunnah khayshum ya, dan dibacakan sepanjang 2 hingga 3 harakat ya. Itulah kenapa mim tu ditasydidkan ya, untuk membincangkan ya, berkongsikan dari pembelajaran Al-Quran ni. Kita ilmu tajwid, ilmu nahwu dengan ilmu sharah tu kena bawa sekali ya, kena integratekan. Betul, integrate lah ya. Satukan supaya kita kemas ya pengenalan kita. Okey, Allah kita sudah tahu yang ni kena betulkan ya. Yang tu alif bukannya alif tapi hamzah
wasal ya. Tapi yang ini saya kata bila kita nak membetulkan dia tak dapat nak betulkan alif saja ya. So kita kena betulkan semua sekali. Iaitu kena tulis balik. Iaitu ambil dengan hamzah wasal. Lepas tu lam. Lam tu lam syamsiah, so dia tidak ditandakan sukunnya. Lam kedua tu barulah ditandakan ya dengan baris atas dan bertasydid. Itulah ejaan yang sebenarnya lah. Ilahum ma'allahi. Ya. Lepas tu bal, okey. Cuma sekarang ni sukun dia tidaklah menggunakan yang baru kepala ha, sebab keyboard ni tak ada kepala ha, dia ada yang tanda bulat saja ya. Untuk sekarang kita pakai dululah tanda bulat. Balhum qaumun ya, qaumun mim sekali lagi mim dhammah tanwin, dhammah bertemu dengan ya. Yang ini juga adalah idgham ma'al ghunnah ya. Tetapi yang ni tanwin bertemu dengan ya adalah idgham ma'al ghunnah yang naqis ya, yang tak sempurna. Yang ni tadi tanwin bertemu mim adalah idgham ma'al ghunnah yang kamil, yang sempurna. Sebab tu dia ditasydidkan ya. Tasydidkan ke dalam mim. Ya. Yang ini nun mati bertemu dengan ya, juga ya nun tu mati dalam ya, nun mati dia masuk ke dalam ya, tapi kemasukannya tidak sempurna ya, tidak keseluruhan ya. Kerana makhraj nun dengan sifat nun tu juga dimasukkan, tetapi sifat dengungnya dikekalkan ya. Nun tu kita kekalkan dengung, maknanya dengung yang kita baca di sini adalah dengung daripada huruf nun tadi ya. Sebab itulah dia tidak dimasukkan secara kamil ya, tidak keseluruhan ya. So dengung khasyumnya masih lagi kekal ya, dan dibacakan sepanjang 2 harakat. Di sini tadi dibacakan sepanjang 2 hingga 3 harakat sebab dia idgham kamil. Tu jangan pergi tasydidkan ya ni ya, sebab nun masuk ke, dengan ya ada dua huruf, kita tasydidkan tak boleh sebab dia tak sempurna ya. Dia tak keseluruhan nun tu dimasukkan, makhraj dan sifat berlawanannya dimasukkan, tetapi sifat khusyum dia, sifat dengung gunnah dia tidak dimasukkan ya, dikekalkan dalam bacaan. Okey, itu dari segi penulisan ya. So bila kita dah perbetulkan ke penulisan tu, barulah kita boleh mengupaskan kalimah ilahun lah ya. So kita ambil di sini, tengok masa 7.38 ya. So kita ya, kita nak bahaskan ilahun ya. Ilahun ni sebelum kita buat pembentukan kalimah, kita buat penerangan dia ya, penerangan dulu. Macam mana cara kita nak menerangkan tu? Pertamanya kita pecahkan kepada komponen dia. Komponen yang besar tu ya. Maknanya kita tidak melihatkan lagi huruf akar dia, kata dasar dia tak ada lagi ya. Kita pecahkan saja. Berapa komponen kan ilahun ni ada? Ada 2 komponen. Satu komponen hamzah qata' yang pertama, komponen kedua ialah ilahun ya. So kita boleh pecahkan dia. Kalau kita boleh buat macam ni, kita akan lebih kenal lah ya. Tujuannya tu supaya kita mengenal. Tu dia. Ada 2 komponen. Satu komponen hamzah qata' tu sendiri adalah satu kalimah. Dia adalah kalimah harfun. Ilahun pun satu kalimah. Ya. Satu kalimah. Okay. Hamzah qata' yang kedua ni kita kena betulkan ke tidak? Hamzah ni ilahun, ilah ni.
Ni daripada apa huruf alif dalam kata akar dia. Huruf akar dia alif menjadi hamzah qata'. Kalau dia dua ni, ila ni yang kedua ni kena dia ada masih berkepala alif. Berkepala alif. Dalam konteks ni dia sebab dia mengambil baris bawah ya. Oh. Dia bunyi i tu. Jadi i kena ada kepala ya. Sebab dia adalah dua kalimah yang asing ya. Dia bukannya satu kalimah. Apa yang kita lihat contohnya dalam mad badal tu, contoh dia dalam satu kalimah, dua hamzah tu dalam satu kalimah ya. Yang ni dia asing. Ya ni satu kalimah tersendiri. Hamzah qata' ni pun kalimah kepada ilahun. So bila dia menjadi hamzah yang pertama dalam kalimah dia dan berbunyi i baris bawah, dia kena mengambil kepala alif lah. Ilahun. Ya, so bila kita pecahkan ni, lepas tu kita boleh terangkan ya, terangkan pakai colon pun boleh. Iaitu apa? Yang ni dipanggil hamzah istifham. Ha, mim, zai, ta mabutah, hamzah. Ya, istifham tadi ya kita dah lihat apa dia dalam acuan tadi bermula dengan hamzah qata', sim, ta, fa, ha, alif, mim. Itulah dipanggilkan hamzah istifham yang ni ya. So dia adalah gabungan, kalau kita nak letak gabungan pun boleh di sini ya. Ini sebenarnya adalah gabungan hamzah istifham ya. So gunakan leksi logos Jawi untuk menaik gabungan ya. Bawah ke sikit, mana dia ga, sinilah. Ga, alif, ba, waw, nga, nun. Itulah gabungan ya. Gabungan hamzah istifham dengan ya. So dengan kena pergi Jawi juga sebab nga, dal, nga, nun, dengan. Okay, buangkan yang ni ya, dengan, kopikan dia, bawa ke sini, dengan apa? Ilahun ya. So sekarang ni tuan-tuan semua dah kenal ilahun apa dia? Isim isim nakirah lah ya. Dia nakirah, non, kaf, ra, ta mabutah. Dia muzakkar, mim, zal, kaf tasydidkan, muzakkar, dan dia adalah singular ya, mufrad, mim, fa, ra, dal ya. Isim nakirah, muzakkar, mufrad yang marfu. Okey, yang kena pakai nga. Kalau nak guna apa ya di sini, nga boleh pinjam sini sajalah ya, tak payah pergi ke Jawi, itu copy saja di sini, masukkan ke sini. Jadi yang masukkan i'rab dia ya, baris hadapan bermakna i'rab yang marfu' lah, yang marfu'. Mim, ra, fa, waw, ain ya. So tuan-tuan kena praktis gunakan leksi logos ni ya, selalu mengupas kalimah-kalimah Al-Quran ya. Dalam pada kita melupas tu kita akan praktis ya, mengenal kalimah tu dengan lebih baik. Jadi hamzah istifham dengan isim nakirah muzakkar mufrad yang marfu'. Okey, so bolehlah kita beri makna kepada dia. Ya. Ilahun, ilah Tuhan,
apa hamzah qata' ialah soalannya, ya. Istifham bermakna meminta difahamkan, ya. Maknanya bertanya, hamzah pertanyaan. Jadi pertanyaannya, adakah Tuhan, ya, adakah mufrad satu Tuhan. Tawau nun dalam bentuk soalan, ya. Soalan di sini ada tak soalan, apa pertanyaan ada, okey. Adakah satu Tuhan? Lepas tu sambung ayat tu, ya. So, bila kita masukkan dalam ayat tu, dia akan menjadi, mana di ayat sini, adakah satu Tuhan ma'allah, ya, bersama Allah. Prof, tumpang tanya. Ya, Untuk hamzah istifham tu, dia sentiasa berbaris atas tu Prof? Dia ada bentuk lain ke? Memang macam tu je? ya, dia memang bentuk itu saja. Hamzah berkaki alif baris atas. Okey. Terima kasih. Macam dalam alam tarokai, kan, sebagai yang paling senang, kan, ya. Yang biasa kita jumpa alam tarokai, kan, kita itu pertanyaan. Kalau saya boleh kongsikan alam tarokai, alfil, ya. Tu nampak, ini hamzah istifham lah ni, ya. Dia hamzah qata' berkaki alif dan berbaris atas sebab dia bunyi a, ya. Semua hamzah qata' apabila dia bunyi a di dalam kalimah, dia akan mengambil kaki alif lah. Mana hamzah qata' tu dia satu kalimah tu, ya. Lam ni satu kalimah. Ada dua kalimah di sini. Lam ni kita panggilkan kalimah apa? Harfun jazam. Ya, harfun jazam. Ni alam ni samalah, ya. Dalam lain apa satu lagi, dalam al-maun sini, ya. Ra'aital ladzi, ni samalah. Ni hamzah istifham lah ni. So mesti maknanya bentuk soalan, ya. Ra'aital ladzi, apakah pandangan engkau, ya. Kalau kita ambil di sini, ataupun sini dia kata tahukah kamu, ya. Tahukah kamu, maknanya ini bentuk soalan lah. Sini ada tulis partikel tanya. Tu dia. Melayu dia partikel tanya, Arab dia harfun istifham, dia jenis harfun, ya. Dan bahasa Inggeris dia interrogative particle ataupun particle of interrogation. Itulah. Okey. Kita di sini tadi, ya, itu penerangan dulu, ya, kepada ailahun, ya, sebelum kita membuat pembentukan kalimah. Pembentukan kalimah tu untuk memantapkan lagi pengenalan kita kepada setiap kalimah di dalam Al-Quran, ya. Kalau kita tak buat boleh, tapi kuranglah, ya, kurang markah dia. Kalau nak bagus markah kefahaman itu, jadi kita buat latih kita membuatkan pembentukan kalimah. So hari ini dah pukul berapa? 7.49, ya. So kita akan tangguhkan pembentukan kalimah tu besok. Kita sambung di sini belah bawah ni, ya, untuk menunjukkan bagaimanakah pembentukan kalimah tu berlaku sehingga terdapatlah kalimah ilahun. Selepas kita buat pembentukan kalimah tu, kita akan kupaskan ayat tu, ya, daripada ilahun. Kita perkenalkan setiap kalimah ni, apakah fungsi-fungsi setiap kalimah di dalam ayat itu, ya, supaya kita memahami, ya, ayat-ayat yang kita bincangkan, ya, di sini, insya-Allah, ya. So kalau kita nak guna pakai ni, jangan kita boleh
Sebelum tu kita manilahun ma'allah barakah. Okay, yang ni kita buat apa? Buat rujukan dia, iaitu tadi 27 60. Ya, rujukan supaya kita lain kali nak merujuk balik, ada rujukan dia, iaitu surah An-Naml ayat 60. Ya. So kalau kita nak guna lagi ni besok, ya, sebab kita nak edit dia, ya. Kalau kita tekan print screen tak boleh edit, tak boleh nak tambah. So kita simpan dia dalam Word, ya, Microsoft Word, kopikan dia, ya, pergi ke Microsoft Word, ya. Saya ambil yang biasa saya simpan dalam worksheet yang ni. Okay, simpan sebelah bawah ni ke? Okay, itu yang untuk hari ini. Bermakna kalau saya nak guna lagi besok, saya boleh copy balik daripada sini dan masukkan dalam lesi logoh tu untuk kita sambung lagi perbincangannya. Yang ni garis line ni, kalau ada line macam ni tadi, tuan-tuan boleh buangkan dia. Pergi ke mana, ya? Pergi ke kotak yang ni ada border ni, buangkan border dia, ya. Tekan no border ni. Hilanglah, ya. Okey. Itu saja untuk hari ini dan kita akan sambung besok, ya. Okey. Cuma minggu hadapan, ya. Minggu hadapan kelas pagi ni kita tangguhkan, ya. Minggu hadapan sebab saya akan berada di Kedah dan kemungkinan akan pergi ke Langkawi, ya, hari Isnin dan Selasa, ya. So Isnin dan Selasa kita akan tangguhkan kelas minggu depan, ya. Hari Rabu tu insya-Allah kita teruskan untuk minggu depan, ya. Minggu ni tidak ada masalah, ya. Isnin hingga Jumaat kita teruskan kelas pagi ni, cuma minggu depan saja, ya. Walau macam mana pun kita akan bagi maklumat tu di dalam grup WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan yang ada sekarang ni, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini dan insya-Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Okay, sama-sama, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.